Okay, Assalamualaikum guys. Okay, ni tajuk yang menarik DAP Guan Eng gagal nilai keuntungan pembinaan TRX. Syarif Ahmad. Jadi cerita tentang bagaimana TRX yang dulu menjadi bahan, menjadi kecaman hingga dikatakan sebagai projek yang membazirkan wang negara. Tapi hari ini TRX adalah sebahagian daripada projek yang paling banyak menyumbang dalam ekonomi negara dan menjadi tempat tumpuan orang ramai pula hari ni. Dan aku sebenarnya tak pelik dengan apa yang dikatakan oleh Syarif Ahmad ni, kerana kita dah lama tahu dah tentang perkara ini, yang mana mereka hanya nak tumbangkan kerajaan, tetapi bila mereka dah ambil alih kerajaan, mereka tak tahu apa nak buat. Okey, dekat sini menurut Syahir, suka atau tidak, pengurusi DAP itu Lim Guan Eng masa itulah perlu mengakui bahawa TRX yang dibina ketika pentadbiran Perdana Menteri Najib Razak adalah aset M1MDB yang menguntungkan. Lim dan DAP sebenarnya tidak berkemampuan untuk memahami dan menilai kesan dan sumbangan TRX dalam financial ecosystem negara yang semakin sophisticated dan matang. Suka tak suka, mereka terpaksa juga mengakui akan TRX sebagai aset 1MDB yang menguntungkan kerajaan. Sumbangan dari satu aset itu sahaja melebihi berganda-ganda sumbangan Lim dan tim DAP, termasuk Tony Puah dalam MOF di Kementerian Kewangan selama 22 bulan. Sebaliknya, dalam tempoh 22 bulan itu, Lim menjarah kekayaan negara yang berada dalam pegangan Petronas, Khazanah Malaysia dan termasuk juga tabung haji. Aku sekarang kalau aku sebut lebih-lebih, dia orang kata aku tembak kerajaan. Kau ni kenapa long, dia kata. Kau ni bukan orang UMNO ke? Kenapa kau balun kerajaan? Dan satu video aku pun tidak ada yang memuji kerajaan. Bukan aku balun kerajaan, tapi benda yang betul, aku menjadi orang yang nak tegur kerajaan. Satu masa mereka tuduh Datuk Seri Najib samun wang M1MDB, macam-macam cerita lah. Hari ni Datuk Seri Najib pun dekat dalam penjara, Datin Seri Rosmah. Dan aku sebenarnya tak nak mengulas benda ni. Benda ni dah dimasuk di mahkamah, ulasan kita dah banyak, profesional dah ulang banyak kali, Sampah Sarat pun dah ulang banyak kali. Semua orang telah memberi pandangan masing-masing. Tapi aku nak sebut dari satu sudut bahawa zaman Datuk Seri Najib yang kita kata samun lah, itulah ini tu, adalah zaman yang lebih baik, walaupun dalam kegawatan ekonomi dunia berbanding hari ini yang makin parah, tak terkawal. Yang di atas sana bercakap, dan hari ni kita nampak ada satu sistem baru dilancarkan, iaitu PADU, yang menyatukan integrated all the data daripada pelbagai kementerian, kononnya untuk memberikan kesenangan, memberikan kelancaran kepada penyampaian bantuan-bantuan kerajaan. Maksudnya directly to go through kepada orang-orang yang betul. Aku pernah kata bahawa sistem ini akan menjadi masalah apabila data ini dikawal oleh third party, mungkin kontraktor atau apa. Tapi hari ni kata Rafizi, ketika pelancarannya hari ni, data tu telah dibuat atau pemajunya adalah daripada kalangan kementerian, termasuk Mampu, apa lagi tadi, DOS, apa lagi, jabatan-jabatan kerajaan lah. Tapi aku tetap kata, tetap ada pelibatan daripada third party yang kita tak tahu, tapi akhirnya kita tahu. Okey, biarkan. Okey, tapi apa yang aku nak sebut hari ni ialah tentang bagaimana setiap kali projek-projek yang berguna kepada rakyat telah pun dimansuhkan, dihapuskan hanya untuk memenuhi nafsu politik orang-orang tertentu yang nak menunjukkan bahawa ada kelemahan dan mempengaruhi rakyat, kononnya itu adalah pembaziran. Satu masa high speed rail kita tak ada dah. Sehingga Indonesia hari ni dia punya kereta api laju macam ni. Malu kita kepada sebuah negara yang kita selalu pandang lekeh, tapi hari ni mereka lebih hebat dari negara kita kerana kebodohan pemimpin, orang-orang politik yang sibuk nak jadi Perdana Menteri, dan juga orang-orang tua yang dah nak mampus, yang tak mau turun daripada tahta dekat atas sana sebab tak nak jatuh, nak terus berkuasa. Maka negara jiran kita hari ni yang kita pandang remeh, pekerja dia datang ke negara kita cari kerja, negara dia makin maju. Jangan pandang remeh negara sebelah. Kita hari ni makin mundur disebabkan oleh kebodohan setan-setan bodoh yang ada dalam politik hari ni.
Tak nak turun. Macam dia seorang je yang hebat, dia je yang tahu. Tapi tak ada apa yang berlaku negara kita. Makin teruk, makin teruk. Bila orang-orang yang sepatutnya ada kemampuan dipenjarakan. Itu korang punya masalah kalau korang nak cakap dia samun duit negara, pencuri lah apalah. Tapi setiap hari berlalu korang akan mengakui bahawa Datuk Seri Najib yang kau sumbat dalam penjara tu adalah orang yang memang berguna untuk negara ini. Ya, tapi tak apalah. Kalau itu mungkin ada betulnya, mungkin hari ni dia dah dihukum, itu kita serah pada ke undang-undang dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan menentukan. Tapi kita hari ni dalam negara menghadapi banyak masalah. Kita tak tahu hari ni sampai bila kita boleh bangkit balik. Bila projek-projek kita yang dulu sepatutnya dah memberi keuntungan dimansuhkan, dihapuskan, dilucutkan, dah beri macam-macam kan, untuk menunjukkan bahawa projek-projek itu memberi kesan buruk pada masa akan datang. Bila tukar kerajaan, projek itu pula yang untung. TRX hari ni kau puji ada banyak. Siapa tu hari yang masuk? Siti Nurhaliza tak salah aku, ada kecoh-kecoh masuk TRX. Siapa lagi? Ini satu benda yang amat memalukan. Dan kita hari ni ketinggalan, kawan-kawan, ketinggalan. Aku tak nak komen data-data politik, data-data ekonomi. Tak perlu aku komen di sini. Ada banyak lagi orang yang tengah cakap. Aku saja nak bersembang. Video-video aku nama pun Sembang Kari. Aku sembang je. So kalau yang tak puas hati, korang lantak korang lah. Tapi aku nak beritahu hari ni, orang yang kau penjarakan itu adalah orang yang memberi banyak kebaikan kepada negara. Dan hari ni kita ada orang yang memerintah yang langsung tak tahu apa dia buat. Cakap. Menteri, Perdana Menteri 4 dalam tempoh 1 penggal lebih. Tapi negara kita tak sebagus negara sebelah. Yang kau hina. Hari ni kereta api laju dia dah mengangkut lebih 1 juta manusia. Kereta api laju kita mana? Sebab apa? Kira-kira Lim Guan Eng. Hari ni Lim Guan Eng kerajaan tau. Siapa lagi? DAP kerajaan tau. Baru-baru ni sentuh lagi dalam keadaan ekonomi yang tak bagus, boleh pergi cuik lagi agama Islam. Sebab mereka memang bangsat. Tapi kita nak buat macam mana? Kita dah friend. We are friend now. So kita tengok mungkin ada kebaikan, tapi tak nampak kebaikan, lebih kepada keburukan. Berebut nak buat pilihan raya PBT. Sebab apa? Sebab mereka nakkan tempat-tempat yang memberi keuntungan dan mengukuhkan kedudukan. Daripada dulu mereka nak pilihan raya PBT. Bukan sebab mereka nak tunjukkan bahawa mereka boleh salurkan bantuan dengan betul ke apa. Tak. Mereka nak mengukuhkan kedudukan, membina tembok-tembok besar di kawasan-kawasan tertentu yang tak boleh kita usik. Jadi hari ini DAP yang kita sebut dari dulu sampai sekarang adalah sama. Macam mana nak betulkan? Aku nak malas nak cakap pasal Sari Samad ni panjang-panjang. Korang bacalah sendiri. Banyak berita keluar, Malaysia Kini semua ada betulnya cakap dia. Dulu kau kira macam mana? Kau kira tak untung, macam-macam formula kau bagi, tak untung, tak itu, tak ini. Tiba-tiba hari ni korang macam nak gila. Korang pula yang duduk dalam tu berpusu-pusu. Jangan cakap kau yang bangunkan. Lawak kan? So itulah guys. Aku daripada cerita warga asing, aku memulakan dengan kawan-kawan bagaimana nak membantu rakyat sesama rakyat. Kerana orang politik kita ini sampah. Mereka tidak membantu sikit pun. Kita cakap buat itu buat ini dah 20 juta. Tam buat ini nak bantu rakyat 30 juta. Duit yang keluar ni semua balik pada mereka balik. Tak ada yang kepada rakyat. Sistem padu tu berapa puluh juta pula nak habis. Jangan cakap tak ada duit lah. Kita tak bodoh. Dia bagi tempoh sampai bulan berapa tu nak kena isi maklumat, nak sahkan maklumat. Tak tahu lah, aku tak payah isi kot. Aku pun bukan terima subsidi pun, aku tak pernah dapat apa-apa pun. So kenapa aku nak isi kan? Jadi inilah yang kita takut sangat. Bila makin hari kita makin mundur disebabkan kegilaan orang-orang politik. Setiap benda yang dia buat hari ni mesti menjurus kepada mengukuhkan kedudukan dan nak mengekalkan supaya mereka terus berkuasa. Jadi kepada penghina TRX, penghina projek-projek Dharma Datuk Seri Najib, hari ni banyak projek dan cadangan daripada Datuk Seri Najib itu telah pun dibuat, telah pun dirasai, dinikmati. Jadi aku tetap mendoakan Datuk Seri Najib segera dibebaskan. Dan kita rasa kalau mungkin dia yang memerintah balik negara ni mungkin lebih baik berbanding apa yang ada sekarang. Korang nak marah aku, terpulang korang. Tapi secara jujur aku rindulah zaman Najib berbanding zaman-zaman yang ada hari ni. Zaman Muhyiddin Yassin, zaman Mahathir,
PM7, zaman Mak Sabri, semua tak ada apa. Terutama zaman Anwar Ibrahim. Ya, tu saja. Bye bye. Assalamualaikum.